Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Ihsan Daya, dan ini segmennya pastinya pantau agenda reformasi. Tapi dalam masa yang sama kita nak menjelang Aidilfitri. Banyak perkara yang perlu kita kongsikan, terutamanya sejak daripada semalam kita dah tahu sekolah dah cuti, banyak tol pun dah percuma, tol rahmah yang dibuka selama 4 hari bermula semalam, hari ini, esok dan seterusnya pada 24 hari bulan. Banyaklah antara perkara-perkara yang mungkin boleh kita imbau sebenarnya apa yang berlaku mungkin dalam tempoh 2 ke 3 tahun yang lepas. Kalau tahun lepas ya kita boleh beraya, tetapi tahun-tahun sebelum itu apabila kita berada dalam situasi dan juga keadaan pandemik, kita tidak boleh pulang ke kampung, dan hari ini pastinya kita dapat menyaksikan banyak perkara-perkara yang boleh dah kita buat, terutamanya apabila lebuh raya dan juga jalan-jalan persekutuan sesak disebabkan warga ibu kota telah pun pulang ke kampung halaman masing-masing. Tetapi yang menjadi persoalannya, adakah raya esok ataupun lusa? Kita terus bersama dengan Faris Azman. Ini bukan cerita pasal raya, tetapi Faris Azman berada di Pusat Kawalan Trafik Plus di Subang untuk kita kongsikan suasana dan juga keadaan semasa. Tadi pukul 3 kita dah kongsikan, tapi sekarang ni pukul 5 kita nak terus saja bersama dengan Faris. Kalau boleh kongsikan, adakah laluan-laluan yang sesak ketika ini? Baik, terima kasih Ihsan. Ya, kalau nak tanya adakah raya Jumaat ataupun Sabtu, kita tunggu malam nanti. Kalau ada keputusannya, pengumumannya, sama-sama kita tunggu. Persoalan besar buat rakyat Malaysia, terutamanya umat Islam, adakah Jumaat ataupun Sabtu. Tapi apa yang penting sebenarnya buat anda di luar sana yang masih lagi belum memulakan perjalanan anda untuk balik ke kampung halaman masing-masing, ataupun anda dalam perjalanan, anda boleh tengok melalui aplikasi handphone Ashraf Awani bagaimana kami secara langsung kami siarkan berita-berita secara langsung. Jadi kami bawakan daripada Persada. Saya berada sebenarnya berada di Pusat Kawalan Trafik Plus Subang, Persada Plus ini, untuk membawakan perkembangan mengenai aliran trafik terutamanya ke utara selatan tanah air. Seperti mana yang Ihsan katakan, bagaimana keadaan trafiknya? Baik, mungkin kameraman kita boleh tunjuk sedikit skrin yang kita disediakan di Persada Plus ini, di mana trafik sebenarnya, Ihsan, trafik perlahan dari Sungai Dua ke Bertam. Begitu juga kalau kita lihat di sebelah kiri itu, trafiknya agak perlahan. Walaupun ukuran bilangan kenderaan meningkat, sudah tentu rata-rata ingin pulang ke utara tanah air. Jadi di kawasan Sungai Dua ini boleh kita saksikan trafiknya agak perlahan. Betul juga trafik daripada Juru ke Sungai Dua, trafik daripada Terowong Menora ke kawasan RNR Sungai Perak Utara. Jadi fokus je bukan hanya di kawasan LPT saja, di utara juga. Kalau kita tahu sebenarnya Ihsan, sejak semalam kawasan utara juga menjadi tumpuan apabila rata-rata warga kota memulakan perjalanan lebih awal. Kerana apa? Mungkin mereka risaukan hari raya pada Jumaat ataupun Sabtu. Jadi mereka memulakan perjalanan lebih awal. Boleh kita katakan daripada semalam agak sesak sedikit, tapi hari ini begitu juga trafiknya perlahan daripada Sungai Dua, Juru Terowong Menora ke RNR Sungai Perak, dan trafik daripada Ipoh ke Ipoh Utara juga menyaksikan pertambahan kenderaan, perlahan trafiknya. Tetapi kalau kita pergi daripada Ipoh itu, kita pergi ke tengah sedikit ke Negeri Selangor, daripada Ipoh ke Negeri Selangor itu, trafik perlahan daripada Tapah ke Gopeng, Bido ke Tapah, Sungkai ke Bido, Putra Mahkota ke Nilai. Ini ke arah selatan. Mungkin kameraman kita boleh tunjukkan sedikit di sebelah kanan itu, Nilai kilometer 281.7. Ini southbound. Ini daripada Nilai ke kita katakan ke selatan. Daripada Nilai anda akan jumpa Seremban, selepas itu Rembau, Senawang, dan kemudiannya akan jumpa Melaka dan juga Johor. Jadi keadaannya itu trafiknya agak perlahan. Ekoran berlaku kemalangan sebentar tadi, tetapi telah pun dialihkan di lorong kecemasan, tetapi trafiknya masih lagi perlahan, tapi tidaklah stop sebenarnya Ihsan. Jadi trafiknya moderate begitu. Dan arah dari Seremban ke Senawang juga trafiknya agak perlahan. Skudai ke Senai Utara trafiknya perlahan. Pasir Gudang ke Persimpangan Pandan juga trafiknya perlahan. Kalau kita lihat sebenarnya di bawah itu kita katakan Penang Bridge ataupun Jawatan Pulau Pinang juga trafiknya pergi ke eastbound pun perlahan daripada kawasan, tetapi daripada utara ke, kalau kita katakan daripada utara ke ibu negara, trafiknya lebih lancar berbanding ke utara.
berbanding ibu kota ke utara. Begitu juga daripada nilai seperti saya katakan tadi, di Port Dickson trafiknya kembali normal seperti biasa, aliran trafiknya tidaklah seperti dinilai itu. Jadi boleh dikatakan inilah keadaan buat masa ini, real time ataupun keadaan terkini pada jam 5.06 ini sebenarnya Ihsan, tetapi kenderaan dijangka akan bertambah seperti mana yang dimaklumkan oleh PLAS sendiri. Setiap hari jangkaannya 2 juta pengguna akan menggunakan lebuh raya utara selatan untuk pulang sempena Hari Raya Aidilfitri ini. Sudah tentu Tun Rahmah juga antara faktor utama mengapa rata-rata warga kota mula untuk pulang awal 19, 20 hari ini, 21 esok dan juga 24 hari bulan untuk mendapatkan Tun Rahmah juga. Dan pada masa sama juga saya nak membawakan, selain kita mengatakan daripada aliran trafik daripada utara ke selatan sebenarnya Ihsan, tumpuan juga terarah ke trafik aliran ke Pantai Timur, di mana kami juga mendapatkan maklumat daripada Aneh Berhad juga mengenai adunan trafik sehingga jam 5 petang, iaitu KL Karak, trafiknya agak sesak perlahan arah timur daripada 2.6 km dari kilometer 23.4 sehingga 26.0 ke Gombak. Begitu juga kilometer 28.2 ke 37.2 Gombak ke Genting Sepah ke Bukit Tinggi, ke Lentang, dan Lentang pergi ke arah LPT. Kerana pertambahan kenderaan juga dilaporkan bertambah di kawasan sekitar kita katakan Pantai Timur, di mana aliran trafiknya agak sesak, dan trafik daripada Tol Plaza Karak arah timur juga dilaporkan sesak. Jadi keadaan ini dijangka akan berterusan sehingga ke malam nanti, sehingga tengah malam nanti, seperti mana sehingga ke 21 hari bulan sebenarnya Ihsan, kerana rata-rata warga kota juga yang ingin pulang ke kampung halaman, mereka mengambil peluang untuk mendapatkan insentif ataupun Tun Rahmah secara percuma ini untuk pulang ke utara, selatan, tanah air, Pantai Timur dan sebagainya. Sudah tentu selain aliran trafik lebuh raya juga, boleh dikatakan aliran trafik di jalan persekutuan terutamanya di negeri-negeri juga telah pun dilaporkan semakin perlahan dan semakin sesak ekoran pertambahan dengan kenderaan yang masuk ke negeri-negeri terutamanya di Terengganu, di Kelantan, di Pantai Timur seperti di Pahang, begitu juga di Johor, di Melaka, di Negeri Sembilan, di kawasan-kawasan utara selatan tanah air juga, di Pulau Pinang, di Perak juga. Aliran trafik di jalan persekutuan boleh dikatakan pertambahan kenderaan itu ada. Boleh dikatakan 2 juta, bayangkan sebenarnya Ihsan, 2 juta satu hari. Kalau kita darab 4 begitu, Tun Rahmah itu sudah berapa juta warga kota menggunakan lebuh raya untuk pergi pulang ke kampung halaman masing-masing. Jadi ini perkembangan trafik yang terkini dapat kami bawakan daripada ketika ini daripada Persada Plus. Ihsan. Ya, Faris, kita ada tak jangkaan daripada PLAS mungkin selepas berbuka puasa malam ini bagaimana, dan juga apa yang sebenarnya yang disarankan oleh PLAS. Tapi tadi kita tengok beberapa kawasan memang mengalami kesesakan. Kalau kita nak pulang ke utara contohnya, yang bila dah bertukar kepada 2 lane tu, antara kawasan yang paling teruk bergerak perlahan, tetapi dibuka juga laluan khas apabila boleh menggunakan laluan kecemasan itu sebagai lane alternatif untuk pergerakan dan sebagainya. Bagaimana jangkaan selepas ini, Faris, kalau mungkin ada bersembang dengan orang PLAS dan sebagainya untuk malam nanti dan juga menjelang esok? Baik, itu malam nanti, petang sehingga ke malam, lewat malam sehingga ke pagi sebenarnya Ihsan, antara waktu puncak berbanding semalam. Kerana rata-rata warga kota baru saja mendapat cuti bermula 21. Ada yang bermula malam 21 itu mereka akan semakin pulang. 20 ini, malam 20 ini juga mereka ada rata-rata yang akan pulang ke kampung halaman masing-masing. Jadi boleh dijangkakan, ada juga saya berbual, petang sehingga tengah malam sehingga ke pagi ini dijangka pertambahan kenderaan itu ada. Tetapi apa yang menariknya sebenarnya Ihsan, pattern perjalanan ataupun jadual perjalanan rakyat warga kota ni, rakyat Malaysia terutama pada musim perayaan Aidilfitri kali ini berbeza sedikit jika dibandingkan dengan tahun lalu, di mana rata-rata telah pun mula perjalanan lebih awal. Jadi boleh dikatakan kesesakan itu ada, trafik itu perlahan tetapi tidaklah terlalu sesak seperti sebelum-sebelum ini. Ini kerana mungkin rata-rata pengguna-pengguna lebuh raya sebenarnya Ihsan sudah mula sedar untuk menggunakan jadual perjalanan
perjalanan yang telah pun diberikan oleh PLAS, seperti mana kalau pergi ke utara, selatan tanah air, ada jadual-jadualnya. Mungkin anda boleh bertolak pada petang ini, mungkin anda boleh bertolak pada malam di kawasan-kawasan di negeri-negeri tertentu untuk mengelakkan kesesakan yang terlalu dahsyat berlaku di lebuh raya. Jadi untuk anda yang masih lagi belum memulakan perjalanan pulang ke kampung halaman, pastikan anda untuk mendapatkan maklumat terkini, kalau anda mengikuti Twitter juga ada, iaitu Plus Traffic ataupun LLM Traffic di Twitter, ataupun anda boleh melayari talian bebas Tol Plus Line yang telah pun diberikan sini, iaitu 1888 Ini untuk memastikan perjalanan anda mudah dan juga tidaklah tersangkut di dalam kesesakan lalu lintas. Sudah tentu kepada anda ingin pulang, semoga selamat pulang dan selamat kembali sebenarnya ke ibu kota nanti. Tetapi apapun sebenarnya, selamat Hari Raya ucapkan kepada anda semua yang ingin pulang ke utara, pantai timur, selatan tanah air. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dan jangan lupa sebenarnya Ihsan, yang paling penting, pastikan anda cukup tidur, pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan yang terbaik, pastikan juga anda mengikut undang-undang jalan raya. Jangan menggunakan handphone, jangan menggunakan telefon bimbit ketika memandu untuk mengelakkan sebarang kecederaan ataupun perkara yang tidak diingini berlaku, Saudara Ihsan. Ya, Faris bagi ucapan macam nak raya esok. Tapi Faris, sekali lagi sebelum kita berakhir, kita tengok sekali lagi, kita tinjau sekali lagi skrin belakang Faris tu. Mungkin ada laporan dan juga keadaan terkini di sana. Baik, kita Farid. Okey, kita tunjukkan sekali lagi untuk anda yang baru saja beruntung, mungkin terlepas tadi. Okey, kita tunjuk di nilai kilometer 28 1.7 southbound. Ini kalau anda bermula daripada ibu kota, mungkin anda datangnya daripada Kota Damansara, mungkin daripada Kelana Jaya ataupun daripada Selangor lah, kita katakan, untuk pergi ke Melaka, ke Negeri Sembilan. Anda akan melalui, sudah tentu anda akan melalui Nilai, Bandar Ainsdale, Nilai, selepas itu anda akan jumpa Seremban. Jadi ini keadaan trafik terkini di Nilai di kilometer 281.7, di mana berlaku kesesakan, trafiknya perlahan tetapi masih lagi berat sebenarnya Ihsan untuk anda untuk lihat di skrin anda ketika ini. Tetapi trafik ini sebenarnya apabila sampai ke Port Dickson, trafiknya tidaklah begitu seperti di Nilai. Kenderaan trafiknya lebih normal, lebih lancar di Port Dickson. Jadi boleh dikatakan apa yang berlaku situ, kesesakan itu disebabkan oleh kemalangan. Jadi rata-rata pengguna jalan raya juga kita tahu apabila ada kemalangan, mereka memperlahankan kenderaan. Jadi ia memberi juga efek atau memberi kesan juga kepada aliran trafik. Jadi ke utara agak sesak, ke selatan begini keadaannya di Nilai yang saya tunjukkan. Ke utara daripada Sungai Dua itu agak sesak, begitu juga nak masuk ke Seberang Jayanya agak sesak, masuk ke Pulau Pinang juga, jambatan Pulau Pinangnya agak sesak. Tetapi kalau di Sungai Besi untuk masuk ke ibu kota, trafiknya lancar, boleh dikatakan lancar, tiada kesesakan lalu lintas berlaku. Dan seperti mana kita sedia maklum sebenarnya, jalan-jalan persekutuan di negeri-negeri di utara, pantai timur juga ketika ini telah pun dilaporkan sesak. Jadi kepada anda yang ingin memandu, ingin memulakan perjalanan anda, diminta anda untuk alert untuk mengikuti aliran trafik Plus Traffic dan juga LLM Traffic di Twitter ataupun Plus Line yang telah pun saya sebutkan sebentar tadi, untuk memudahkan perjalanan anda supaya tidak sesak. Sebab mungkin hari ini sebenarnya Ihsan, hari terakhir kita berpuasa mungkin, ataupun esok. Jadi pengumuman itu, sambil kita menantikan pengumuman itu bilakah raya, sama ada Jumaat ataupun Sabtu. Jadi kepada anda juga memandu, berhati-hati, pastikan bekalan makanan untuk anda iftar itu ada, supaya kalau anda tersangkut di kesesakan aliran trafik ini, adalah masa berbuka itu maghrib itu adalah tamar ataupun buah kurma itu untuk membuka puasa sebenarnya Ihsan. Ya, Faris bercakap berdasarkan kepada pengalaman Faris yang hanya sempat berbuka puasa dengan sebiji tamar sahaja ketika dalam kereta. Baik, terima kasih Faris, dan juga kita mengharapkan agar perjalanan ini lancar. Tetapi ialah kita nak memasuki peak hour selepas berbuka puasa malam nanti dan sebagainya. Untuk perkembangan ini pastinya kita akan bawakan lagi. Selepas ini kita nak tengok juga antara negeri paling ramai
kemasukan warganya ataupun penduduknya dari ibu kota ke negeri tersebut iaitu di Kelantan. Tapi kita nak berhenti rehat dulu. Kita kembali selepas ini. Kita akan bersama dengan Muhammad Fandi. Baik, kembali bersama saya Sandaya dan kita nak ikuti perkembangan terkini LLM Info Trafik. Kita tersemak dululah keadaan trafik lalu lintas menghala ke beberapa kawasan terutamanya untuk Aidilfitri ini. Kalau kita dapat saksikan pada pukul 5 petang, trafik perlahan dilaporkan arah selatan, UPM ke Kajang, Bangi ke Southville City, Pucang Mahkota ke Dilai, juga kesan Kemalangan di kilometer 282.4 arah selatan dan di arah utara Pandan ke Dato' On. Kalau kita lihat pada pukul 4 lebih petang tadi, di LPT1 KL Karak, trafik perlahan arah timur, henti rehat Gombak ke Genting Sempah, selepas Terawang ke Bukit Tinggi ke Lentang, persimpangan Karak ke Plaza Tul Karak dan juga di arah barat adalah di hentian Maran dan juga Cenom. Ini pula laporan trafik yang mungkin boleh kita kemas kini arah utara di Slim River ke Sungkai. Ini antara kawasan yang selalu dan kebiasaannya jam ataupun sesak. Ladang Bikam ke Bido, Bido ke RNR Tapah, Tapah ke Gopeng, Ipoh Selatan ke Ipoh Utara, Vista Point Ipoh ke RNR Sungai Perak dan Juru ke Permatang Pauh terus ke Kepala Batas. Baik, dapatkan info terkini pastinya untuk kita semak dan juga mengetahui keadaan semasa lalu lintas yang berlaku di negara kita, di leburai-leburai utama, untuk kita dapatkan perkembangan terkini dan selamat sampai ke destinasi. Baik, kita nak ke Kelantan. Muhammad Fandi Muhammad kini berada di sana dan memang Muhammad Fandi wakil Aswawani di Kelantan lah. Ini antara kawasan. Kalau kita tengok kemasukan mereka yang tinggal di ibu kota, contohnya ke Kelantan, antara satu destinasi yang mendapat tumpuan juga. Kesesakannya bukan sahaja di Gua Musang dan sebagainya. Kalau nak tengok daripada sini pun dah mula sesak. Ada kawasan-kawasan dan juga poin-poin tertentu. Tetapi keadaannya sejak beberapa hari ini bagaimana, Muhammad Fandi, di Kelantan? Baik, terima kasih Ehsan. Semalam trafiknya agak lancar di Gua Musang waktu siang harinya, di mana semalam saya dimaklumkan berlaku pertambahan kereta ataupun kenderaan itu, namun tidak sebanyak pada hari ini dan bermula tengah malam tadi, sehinggalah ke saat ini saya dimaklumkan mereka yang ingin memasuki Gua Musang, memasuki Kelantan melalui pintu masuk di Gua Musang itu, mereka sudah terperangkap dalam kesesakan lalu lintas di Merapuh lagi, sudah mengambil masa yang agak lama untuk sampai ke kawasan pintu masuk sepadan, iaitu di Gua Musang itu. Dan di Gua Musang sendiri, jalan yang ditutup, jalan masuk yang terpaksa ditutup bagi memberi laluan kepada pembinaan projek lingkaran tengah utama, telah dibuat lencongan ke arah jalan lain, yang mana saya dimaklumkan kesesakannya telah pun melebihi 6 km bermula daripada awal pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Sebenarnya saya tertarik ataupun saya ingin berkongsi dengan kenyataan pihak berkuasa sebelum ini, terutamanya pihak polis, yang menyatakan bahawa kadar kemasukan kenderaan ke Kelantan pada raya tahun ini agak berbeza dengan tahun lepas. Tahun ini dijangkakan berlaku pertambahan dan juga peningkatan kenderaan berbanding tahun lepas. Saya kira mungkin sebahagian besar mereka yang berada di Lembah Kelang ataupun di luar daripada Kelantan mengambil kesempatan dengan cuti sekolah yang agak panjang ini untuk mereka pulang berhari raya. Dan pada masa yang sama juga, laluan di Gua Musang terpaksa dikecilkan akibat penutupan, terpaksa dilalui laluan alternatif yang jauhnya mungkin mengambil masa sedikit dan laluannya agak sempit, sehinggakan berlakulah kesesakan yang melangkaui kepada 7 ataupun 8 jam di kawasan Gua Musang. Begitu juga di laluan yang lain, saya dimaklumkan di kawasan Lebuh Raya Timur Barat, di Gerit khasnya, pintu masuk melalui Gerit dan juga Jeli, berlaku juga pertambahan kenderaan dan jalan juga begitu sesak, namun trafiknya dilaporkan bergerak lancar. Begitu juga bagi pengguna yang menggunakan laluan LPT2,
menghubungkan Kuala Terengganu ke Besut ataupun ke Jertih memasuki pintu masuk Pasir Putih. Berlaku juga pertambahan kenderaan, namun trafiknya bergerak lancar. Saya kira mereka yang berada ataupun memulakan perjalanan melalui laluan Gua Musang, Kuala Lipis, Merapuh pada hari ini sudah pasti mereka akan merasai pengalaman yang mungkin mengambil masa yang begitu lama berbanding tahun sebelumnya, kerana pembinaan dan juga jalan alternatif yang sudah pasti berbeza dari segi kelebarannya, yang mungkin biasa kalau orang nak masuk Gua Musang ni berdepan dengan keadaan 5 jam biasanya jamnya, tapi mungkin kali ini berkali-kali ganda. Untuk itu mereka dinasihatkan supaya membuat persiapan awal, termasuk membawa bekalan makanan sekiranya terpaksa berbuka di dalam kereta, dan pada masa yang sama juga perlu mengambil rehat yang mencukupi. Kita tahu apabila berdepan dengan suasana jam dan juga keadaan jalan yang sesak, mungkin akan timbul perasaan marah, timbul perasaan stres dan sebagainya, yang mungkin berlaku orang kata perkara-perkara yang boleh mengundang kepada berlakunya kemalangan. Untuk itu mereka dinasihatkan supaya mengambil rehat yang mencukupi, dan kalau ingin berhenti untuk kata sama ada untuk melepaskan penat lelah ataupun mandi di masjid dan sebagainya, mereka juga diingatkan tidak berhenti di bahu jalan ataupun boleh mengundang kepada berlakunya kesesakan di laluan mana-mana laluan. Jadi untuk itu mereka yang ingin berhenti berehat ataupun ialah urusan lain, mereka perlu mencari tempat yang sesuai dan tidak menghalang laluan ataupun tidak menghalang pengguna lain. Dan untuk makluman Ehsan juga, saya kira bukan sahaja di warga Kelantan yang ingin pulang ke Kelantan, saya juga dimaklumkan pintu sempadan, sama ada sempadan di Pengkalan Kubu ataupun sempadan di Rantau Panjang Sungai Golok, Pengkalan Kubu Takbai, juga dilaporkan sesak dengan kebanjiran pulang warga Thailand yang melalui pintu masuk di Kelantan itu. Pintu masuk yang menggunakan laluan feri dan juga bot di Pengkalan Kubu, saya dilaporkan sejak daripada pagi tadi ramai warga Thailand yang menggunakan laluan sah itu untuk cop pasport dan sebagainya untuk pulang ke selatan Thailand, ataupun lebih tepat mungkin pulang ke Naratiwat ataupun Patani ataupun Yala. Begitu juga laluan di Sungai Golok dan juga Rantau Panjang yang boleh dilalui dengan kenderaan. Saya juga dimaklumkan berlaku kesesakan di laluan masuk ataupun pintu masuk sempadan CIQ Rantau Panjang itu, apabila sebahagian besar mereka yang warga Thailand yang bekerja di Kuala Lumpur ataupun membuka perusahaan mereka, membuka kedai makan di Lembah Kelang dan sebagainya, mengambil kesempatan pulang pada hari ini. Dan laluan selain pada laluan yang sah juga, saya dapati laluan melalui laluan tikus ataupun Pengkalan Haram di sepanjang Sungai Golok, sama ada di dalam daerah Pasir Mas ataupun di dalam daerah Tumpat, juga dilaporkan berlaku peningkatan. Mungkin mereka yang mempunyai talian kekeluargaan talian sanak saudara antara dua negara itu, mereka mungkin menggunakan laluan yang tidak sah untuk pulang. Mungkin kita tahu perkara tersebut adalah salah di sisi undang-undang, namun seperti yang telah pun dimaklumkan oleh pihak berkuasa dan juga pihak polis, mereka tidak boleh orang kata berkompromi dalam soal melanggar peraturan negara ini. Pada masa yang sama juga mereka masih lagi melihat dari sudut diplomatik dan juga hubungan kekeluargaan antara dua negara yang berjiran ini. Apapun apa yang dititipkan ataupun apa yang dipesankan kepada setiap mereka yang terlibat menyeberang masuk ataupun menyeberang keluar itu, mereka diminta supaya sentiasa mematuhi peraturan negara, dan paling penting mereka tidak boleh membawa masuk ataupun membawa keluar barangan yang terlarang. Kita tahu pada waktu ini pihak berkuasa sudah pasti banyak menumpukan soal penyuraian trafik di peringkat jalan raya ataupun penyuraian trafik di daerah-daerah tertentu. Namun pada masa yang sama juga, walaupun berdepan dengan kekangan anggota untuk menjaga ataupun mengawasi sempadan, mereka tetap dan senantiasa melihat ataupun mempunyai risikan mereka bagi melihat mereka yang keluar masuk di sempadan ini supaya tidak terlibat dengan aktiviti penyeludupan ataupun membawa barangan masuk ataupun keluar barangan salah seperti dadah dan juga senjata api. Jadi Ehsan berbalik kepada laluan di Gua Musang.
saya masih lagi dimaklumkan oleh rakan saya yang berada di kampung Tanah Putih, Gua Musang. Keadaan masih lagi sesak di sana dan mungkin situasi ini akan berterusan sehingga ke awal pagi besok, kita tidak tahu. Namun seperti yang dimaklumkan, langkah penyuruhan trafik ataupun laluan alternatif itu terpaksa dilaksanakan oleh pihak berkuasa kerana projek pembinaan lingkaran tengah utama, projek pembinaan Curucuk Jambatan itu sedang dilaksanakan, walaupun ada pihak ataupun pihak berkuasa sebelum ini memohon supaya JKR menghentikan sementara projek tersebut, namun ianya tidak dapat dilaksanakan kerana projek tersebut merupakan sebahagian projek pembinaan yang rancangan Malaysia ke-12 yang sudah pun kata memberi satu keutamaan kepada rakyat Kelantan. Jadi projek itu tidak boleh ditangguhkan, ia perlu disiapkan mengikut jadual yang telah pun ditetapkan. Untuk itu mereka yang pulang pada semalam dan juga hingga saat ini melalui laluan Gua Musang, sudah pasti mereka berdepan dengan kesesakan lalu lintas. Bukan dalam tempoh sekejap, mungkin melebihi tempoh ataupun angka 12 ataupun 13 jam. Untuk itu mereka dituntut supaya penuh bersabar dan juga tidak orang kata marah ataupun dengan apapun letih dengan situasi ini, kerana jika sikap marah ataupun orang kata sikap terburu-buru ataupun melepaskan marah akibat daripada kesesakan itu boleh mengundang bahaya dan juga berlakunya kemalangan di kawasan tersebut, Ehsan. Terima kasih Muhammad Muhammad atas perkongsian itu tadi. Walau ke mana saja destinasi, ke pantai timur, ke utara ataupun ke selatan, pastinya kita dapat perkembangan semasa, terutamanya berkaitan dengan laporan trafik. Malam ini pukul 7.45 malam, Luqman Haris akan berada di RNR Rawang untuk bawakan perkembangan langsung dari sana, termasuklah membaca berita sepenuhnya dari RNR Rawang berkenaan. Baik, terima kasih kepada anda yang menonton. Terima kasih kepada anda yang memberi maklumat dan juga laporan-laporan trafik. Dan itu saja waktu yang kita ada untuk waktu ini. Selepas ini kita ke Buletin Awani. Saya Ihsan Hayat sekian dulu. Assalamualaikum dan jumpa lagi.